Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Kharibuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai pentingnya mengeratkan hubungan bagi meningkatkan relevan ASEAN dan memulakan bidang kerjasama yang baharu seperti digitalisasi dan peralihan tenaga. Dalam perkara tersebut, Baginda menekankan kepentingan untuk menilai setiap permohonan berdasarkan kelebihan dan kekuatan masing-masing bagi memastikan perkongsian yang dicarangkan akan dapat memberi manfaat kepada rakyat dan rantau ini. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah demikian semasa sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-44 yang berlangsung di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos. Sidang Kemuncak ASEAN bermula dengan majlis pembukaan sidang-sidang Kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang berlangsung di National Convention Centre NCC Vientiane. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Sonasei Sivanon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos. Majlis pembukaan sidang-sidang Kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dan Republik Demokratik Timur Leste dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way. Ini diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Laos selaku pengerusi ASEAN tahun ini, dengan Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan di Vientiane. Seterusnya, Tuan Yang Terutama Tong Lun Sisolit, Presiden Laos, menyampaikan ucapan perasmian. Thank you very much, Your Majesty, Excellencies. Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Laos seterusnya menyampaikan pemenang ASEAN Prize 2024 kepada ASEAN Youth Organisation dari Republik Indonesia. ASEAN Prize merupakan sebuah anugerah bagi menghargai individu atau organisasi yang telah menyumbang secara signifikan ke arah memupuk persepaduan serantau dan memperkukuhkan komuniti ASEAN. Pada sesi plenari yang membincangkan agenda mengenai ASEAN Community Building and the Way Forward dan External Relations and Future Directions, Kebawah Duli Maha Mulia bertitah menekankan bahawa ASEAN telah mengemudi pelbagai cabaran termasuk pandemik global dan perubahan geopolitik melalui kerjasama dan membina kesepakatan. Meskipun menghadapi pelbagai cabaran, ASEAN berjaya meningkatkan kerjasama, memeterai perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dan membangunkan pelbagai pusat-pusat ASEAN serta memupuk kepercayaan dan kefahaman yang lebih mendalam, membina asas bagi keamanan dan pembangunan serantau. Titah Baginda Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan keahlian penuh Timur Leste dan juga kekal komited dalam menyokong usaha-usaha Timur Leste. Merujuk kepada visi Komuniti ASEAN 2045 yang akan dilancarkan, Baginda menghargai visi inovatif dan berpaksikan rakyat tersebut yang juga menekankan pengukuhan kerjasama dalam perubahan iklim, memandangkan peningkatan jumlah kejadian cuaca ekstrim yang mengakibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda dan kerugian ekonomi. Oleh itu, sebaik sahaja Pusat Perubahan Iklim ASEAN ditubuhkan, ianya akan dapat menyumbang kepada pelaksanaan visi tersebut dengan mengemukakan cadangan-cadangan dasar untuk menangani isu penting itu. Baginda juga bertitah ASEAN telah menambah rakan dialog yang baharu dan menaik taraf 5 perkongsian strategik ke peringkat komprehensif. We have made strides by forming partnerships, free trade agreements, and establishing various ASEAN centers, strengthening deeper trust and understanding.
laying the foundation for regional peace and development. Pada penghujung sidang kemuncak tersebut, dokumen-dokumen termasuk Chairman's Statement of the 44th and 45th ASEAN Summit, ASEAN Leaders' Declaration on the Development of Strategic Plans to Implement the ASEAN Community Vision 2045, ASEAN Declaration on Enhancing Supply Chain Connectivity, ASEAN Declaration on Strengthening the Care Economy and Fostering Resilience towards the Post-2025 ASEAN Community, ASEAN Leaders' Declaration on Strengthening Regional Biosafety and Biosecurity, ASEAN Declaration on the Prevention of Child Labour, including the elimination of the worst forms of child labour, dan ASEAN Public Health Emergency Coordination System APHECS framework telah diluluskan dan digunapakai. Pada sesi retreat ke bawah Duli Yang Maha Mulia bersama para pemimpin ASEAN dan Democratic Republic Timor Leste telah menumpukan perbincangan pada pelaksanaan konsensus 5 perkara mengenai Myanmar serta bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berangkat menghadiri ASEAN Leaders Interface bersama wakil-wakil belia ASEAN yang berlangsung di National Convention Centre NCC, Vientiane. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin. Semasa ASEAN Leaders Interface bersama wakil-wakil belia ASEAN ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan perjumpaan berkenaan berfungsi sebagai wadah yang berharga untuk berdialog dengan para belia sebagai ejen perubahan dan pembangunan bagi mengemukakan cadangan kepada komuniti ASEAN yang saling berkaitan dan berdaya tahan. Dalam hal itu, titah baginda para belia digalakkan untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ditawarkan oleh pelbagai inisiatif ASEAN khususnya pendidikan dan kesihatan bagi memanfaatkan potensi mereka dan menyumbang kepada pembangunan serantau. Dalam meneruskan trajektori positif dalam usaha membina komuniti, baginda bertitah menekankan bahawa pengintegrasian perspektif belia ke dalam wawasan komuniti ASEAN 2045 adalah juga penting. Selain memperkaya wawasan, penglibatan aktif para belia secara signifikan juga membentuk masa depan ASEAN dengan penglibatan mereka bermanfaat dan memberi kesan. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Awang Muhammad Nazib bin Haji Lamat, penolong Bendahari Majlis Belia Brunei, dan Dayang Hazirah binti Sufian, penolong Pegawai Pembangunan Program di bawah Green Brunei. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan dua hala secara berasingan bersama Puan Yang Terutama Petong Tan Shinawat, Perdana Menteri Thailand, dan Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand yang berlangsung di National Convention Centre NCC, baginda bertitah menekankan bahawa kedua-dua buah negara terus mengembangkan kerjasama dalam perdagangan, pendidikan, pertahanan dan pertukaran antara rakyat sejak 4 dekad yang lalu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengimbas kembali keberangkatan rasmi baginda ke Thailand pada April 2024 dengan kedua-dua negara bersetuju untuk memperluaskan kerjasama dalam sektor pelancongan, pelaburan dan halal. Manakala lawatan Thai Government Pension Fund ke Brunei baru-baru ini akan membuka lebih banyak peluang kepada kedua-dua buah negara untuk memperdalam hubungan ekonomi khususnya dalam keselamatan makanan.
Baginda menghargai sokongan berterusan Thailand dalam pembekalan beras sejak tahun 1971. Kedua-dua belah pihak sedang meneroka memorandum persefahaman mengenai kerjasama halal. Kebawah Duli Yang Maha Mulia teruja menantikannya untuk dimuktamadkan. Pertukaran antara rakyat juga berjalan dengan baik, termasuk pertukaran aktif dalam pendidikan dan pertahanan. Di samping itu, Baginda menghargai sumbangan rakyat Thailand kepada pembangunan sosio-ekonomi Brunei dan mengalu-alukan kedatangan mereka. Semasa majlis perjumpaan dua hala bersama Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam di Hotel Lat Savong, Wanda Vista, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas jemputan-jemputan untuk mengadakan lawatan ke Vietnam serta menghadiri Forum Masa Depan ASEAN kedua pada 2025 dan Baginda berharap untuk melawat negara berkenaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia selanjutnya menyampaikan ucapan taksiah atas kehilangan nyawa dan kemusnahan yang menimpa Vietnam akibat taufan Yagi. Dengan itu, negara Brunei Darussalam berbesar hati untuk menghulurkan bantuan. Negara Brunei Darussalam dan Vietnam menikmati perkongsian komprehensif dalam perdagangan, tenaga dan pertukaran antara rakyat. Pelan tindakan yang sedia ada akan mengeratkan lagi kerjasama dalam bidang yang saling bermanfaat. Kedua-dua buah negara juga bekerjasama rapat untuk meluaskan hubungan perdagangan dua hala melalui kerjasama halal, pertanian dan aquakultur. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menghargai bekalan kapal perkhidmatan tenaga dari Vietnam dan mengharapkan kerjasama yang lebih mendalam dalam aktiviti cari gali minyak dan gas. Dasar-dasar yang bersifat mengutamakan kesihatan mental pekerja amat perlu untuk dilaksanakan bagi membendung masalah tersebut membawa kepada kekurangan produktiviti kerja. Menteri Kesihatan menyatakan perkara itu dalam perutusan sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2024. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menekankan antara langkah permulaan yang dapat dilakukan termasuk sentiasa memastikan pendekatan terbaik untuk menyokong kesihatan mental yang positif di tempat kerja, mewujudkan suasana tempat kerja yang dapat membincangkan mengenai kesihatan mental atau cabaran yang dihadapi tanpa dinilai atau dihukum, dan mendorong hubungan baik sesama rakan sekerja termasuk aktiviti team building seperti beriadah, bersenam atau beribadah bersama. Jelas Yang Berhormat, kesihatan mental yang baik adalah sesuatu aset yang berharga untuk individu, keluarga dan masyarakat secara amnya dalam menuju ke arah wawasan Brunei 2035 dan perlu dipupuk dalam semua lapisan masyarakat. Rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam diingatkan menggunakan pendekatan holistik dan bersepadu untuk mengekalkan kesihatan mental yang baik termasuk menjaga kesihatan kerohanian melalui istiqamah dalam aktiviti keagamaan, menjaga kesihatan fizikal melalui senaman dan pemakanan yang sihat serta tidur yang cukup, menjaga kesihatan sosial seperti beriadah, mengenal pasti dan menegakkan batas-batas pergaulan yang sihat, membincangkan masalah serta perkara-perkara melibatkan fikiran dan emosi bersama orang yang dipercayai dan pergi ke klinik kesihatan terdekat atau menghubungi talian harapan 145 jika mempunyai gejala kesihatan mental. Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut pada setiap 10 Oktober. Tema tahun ini sudah tiba masanya untuk mengutamakan kesihatan mental di tempat kerja. 9 buah keluarga mangsa kebakaran dari Kampung Setia B bulan Mei lalu menerima sumbangan barangan asasi dan bahan pembinaan rumah. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung di Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad, Kampung Setia. Terdahulu Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Tuan Yang Terutama Maida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam merasmikan Majlis Penyerahan Titian di Kampung Setia A. Ia merupakan projek pembangunan sosial edisi kedua Mitsubishi Corporation. Seterusnya penyerahan bahan pembinaan rumah bagi mangsa kebakaran sumbangan Bank Islam Brunei Darussalam. Penduduk Kampung Junjungan akan dapat menjalani ibadah di sebuah masjid yang baharu dalam masa terdekat.
Bangunan berkenaan yang mula dibina pada Jun 2022 menggunakan peruntukan perbelanjaan dari tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam berjumlah 5.2 juta ringgit. Kemarin majlis menyentuh bangunan masjid baharu tersebut diadakan. Menyertainya Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Masjid Baharu Kampung Junjungan boleh menampung lebih kurang 1,600 jemaah. Juga menyertai Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara membuat lawatan ke beberapa destinasi pelancongan di daerah Brunei dan Muara sebagai salah satu daripada beberapa siri lawatan yang diatur oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Lokasi pertama yang dilawat oleh rombongan adalah Museum Maritim Brunei Darussalam yang merupakan repositori sejarah maritim. Rombongan turut melawat ke Museum Teknologi Melayu yang mempamerkan teknologi tradisi. Lawatan diteruskan dengan menyelusuri beberapa tempat menarik di sepanjang Sungai Brunei. Lawatan bertujuan untuk menyampaikan misi mengangkat negara sebagai destinasi pelancongan utama yang memelihara warisan budaya dan semula jadi. Awang Muhammad Iqbal Shakib bin Haji Sohib dengan tajuk Menanai Kedaulatan Negara melalui penghayatan sejarah muncul johan keseluruhan bagi pertandingan pidato sejarah Piala Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan kali keempat. Pertandingan peringkat akhir Anjuran Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam BIBD berlangsung di pusat berkenaan di Ibu Negara. Sepuluh peserta bertanding di peringkat akhir dengan tema Sejarah Pemangkin Kemajuan Negara. Para peserta menyampaikan pandangan dan ulasan yang bernas hasil penyelidikan dan kajian sejarah mengenai suatu peristiwa bersejarah di negara ini. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pertama, Melayu, jejak Melayu dalam Brunei. Jeraya Wara Berdudun bersama Biskita menjadi wadah untuk radio televisyen Brunei memberi kefahaman dan mempromosikan produk dan perkhidmatannya kepada orang ramai. Jeraya Wara kali ini diadakan di Dewan Seri Kenangan, Daerah Tutong. Melaluinya, orang ramai diberi peluang mengongsikan pandangan serta mendapatkan penjelasan lanjut khususnya mengenai siaran dan rancangan RTB. Beberapa aktiviti sampingan juga diadakan, antaranya galeri pameran, kuis dan jualan. Antara yang hadir Pengiran Haji Ismail bin Pengiran Haji Muhammad Kifli, pemangku pengarah radio televisyen Brunei. Juga diadakan semasa jeraiwara tersebut kempen derma darah. 66 pain darah berjaya dikumpul. Kempen dikendalikan oleh radio televisyen Brunei dengan kerjasama Pusat Penderman Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Meskipun jumlah kes kanser payudara dari Januari hingga September tahun ini mencatatkan penurunan berbanding tahun lalu, namun penjagaan kesihatan secara holistik termasuk perkhidmatan profesional ke jururawatan masih tetap diperlukan. Justru jururawat berperanan penting dalam membantu individu yang menghidap penyakit kanser payudara. Laporan lanjut bersama Aisyah Jailani. Jururawat khusus penjagaan payudara berperanan menerangkan tentang diagnosis, pelbagai pilihan rawatan dan kesan sampingan kepada pesakit dan ahli-ahli keluarga pesakit. Bantuan sedemikian diberikan di semua peringkat rawatan sama ada sebelum atau selepas pembedahan ataupun semasa rawatan kemoterapi. By working closely with the doctors and healthcare teams, they make sure the patient care is well coordinated. From surgery to recovery, this close connection builds trust and allow patient and their family to talk openly, making the care more personal. This support helps patient feel better and improve their overall experience throughout the cancer treatment.
Antara tanda-tanda kanser payudara yang paling biasa dikesan adalah bengkak atau ketulan yang luar biasa di kawasan payudara atau ketiak. Change in the skin around the breast can be important indicator. This can include prolonged redness, rashes, or condition known as pudgy orange, where the skin takes on a dimple texture resembling the surface of an orange. These changes should not be ignored as they could signal underlying issues. Pengesanan awal ke atas sebarang perkara yang tidak normal boleh mempercepatkan perhatian perubatan dan seterusnya meningkatkan tahap kesihatan. Menjalani pemeriksaan bersama petugas penjagaan kesihatan berpotensi memberi ketenangan kepada pesakit dan membantu memastikan segala isu dapat ditangani lebih awal. Aisyah Jailani melaporkan untuk Berita RTB. Keputusan permohonan skim pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi sesi akademik 2024-2025 akan dikeluarkan hari ini 10 Oktober. Keputusan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.pn. Bagi pertanyaan lanjut, hubungi Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan di talian 2380019 pada waktu bekerja atau melalui email scholarship@moi.gov.pn.